السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang dimati dan dikasihi Tuan Imam, Kepala Masjid, pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberi peluang lagi untuk kita hadir ke rumah Allah, menunaikan salat secara berjamaah dan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunat untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dalam tempoh ataupun dalam suasana saudara-saudara kita ditimpa dengan musibah banjir di sebelah hulu sana, di Lipis, di Temeloh, di Maran, dan sekarang ni air banjir sedang menuju ke Pekan. Orang Pekan sedang bersiap sedia sekarang ni untuk menyambut air yang datang daripada hulu. Tapi ya tuan-tuan, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita yang biasanya mendapat banjir pada bulan 12, tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah hendak, tidak sama dengan apa yang kita hendak. Dalam suasana kita sedang berhadapan dengan COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Jumlah kes-kes baru hari semalam pecah rekod 3,000 lebih. Hari ini turun sikit 2,400, tetapi masih lagi dalam 4 angka. Sebab itulah tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah, sepatutnya dan seperlunya dalam tempoh ini, kalangan saudara-saudara kita yang sedang berhadapan dengan musibah banjir, dan kita sedang berhadapan dengan musim tengkujuh, musim hujan,
tidak sepatutnya kes-kes baharu COVID-19 semakin meningkat. Kerana waktu begini sepatutnya orang ramai duduk di rumah. Musim hujan, musim sejuk, tambah lagi dengan anak-anak yang masih belum bersekolah, belum sekolah lagi masa ni, masih lagi bercuti. Tetapi malangnya kita melihat di kalangan masyarakat kita yang tidak mengambil endah, yang lalai, yang tidak peduli dengan penyakit yang sedang berleluasa di dalam masyarakat kita hari ini, sehingga kan mereka membawa virus tersebut ke tempat lain pula. Saya dimaklumkan oleh seorang jemaah masjid saya yang bertugas di Jabatan Kesihatan Negeri. Dia kata kes hari semalam di Pahang ni ada 28 kes, dan 17 daripada 28 itu adalah datangnya daripada luar Pahang. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini yang kita bimbang sebenarnya. Dalam keadaan kita sedang berhadapan dengan banjir, kita membantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah banjir, tetapi dalam masa yang sama ada juga orang-orang yang masih tidak menjaga dirinya, apatah lagi nak menjaga orang lain daripada virus yang sedang merebak sekarang ni. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, tapi itu kita perlu tunggulah pengumuman daripada PM pada hari Isnin nanti, pengumuman khas daripada Perdana Menteri, apakah tindakan yang akan diambil oleh kerajaan. Adakah nak diadakan semula PKP ataupun bagaimana, kita dengarlah nanti, tuan-tuan. Yang pastinya kita perlu menjaga diri kita dan juga menjaga mereka yang berada di sekeliling kita, kerana itulah tanggungjawab kita, itulah yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, untuk menjaga, untuk mengasihi saudara kita seperti mana kita mengasihi diri kita sendiri, supaya kita tidak merebakkan virus ataupun kita tidak menjadi penyebab kepada merebaknya virus di kawasan kita. Na'udzubillah lah, tuan-tuan. Mudah-mudahan tidak berlaku itu di sini dan di kawasan kita, insya-Allah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi baru memasuki tahun 2021. Setelah tahun 2020, 3/4 tahun 2020 kita berhadapan dengan COVID-19. Kita dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga. Tetapi adakah tahun 2021 ini akan lebih teruk daripada itu, daripada tahun 2020, ataupun lebih baik daripada 2020? Kitalah yang menentukan, tuan-tuan. Kitalah yang menentukan adakah ianya nak jadi lebih baik ataupun nak jadi lebih teruk. Kita harap jadi lebih baiklah untuk tahun ini, insya-Allah, dengan kita sama-sama ingat mengingati, nasihat menasihati antara satu sama lain, terutama sekali seperti mana yang kita pernah sebut sebelum ini, mereka yang pergi ke kawasan merah, zon merah, dan balik, pastikan mereka ini dinasihatkan supaya kuarantin di rumah 2 minggu, ataupun 10 hari. Jangan keluar ke tempat orang ramai. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, dan malam ini juga tadi saya dapat berita daripada seorang sahabat, seorang Ustaz Uwais Al-Qarni, Sungai Karang, dia pun tidak dapat hadir kuliah di masjid saya malam ini, kerana
dia ada kontak dengan orang, kontak rapat dengan kes positif. Jadi dia kata daripada dia pergi kuliah, baik dia duduk kuarantin kendiri di rumah. Sebab tak nak perkara itu, sebab dia pun tengah kawan dia tu yang kontak rapat tu pun tengah tunggu keputusan positif ataupun negatif. Jadi dia yang ada kontak dengan kontak rapat tu kena self quarantine lah, kena quarantine sendiri di rumah. Jadi kita pun tuan-tuan sepatutnya begitulah. Kalau kita ada kontak dengan orang yang ada kontak dengan orang positif, maka kita kena quarantine. Jangan kita rasa tak ada apa-apa, kita tak rasa apa-apa pun, tak ada apa-apa perubahan pun. Dan ada tuan-tuan. Walaupun hari ni kita tengok virus COVID-19 ini dia sudah pandai tuan-tuan, nampaknya dia macam kita juga, dia belajar. Tambah pula keluar pula varian yang baru, virus COVID-19 di UK, di England. Jangan merebak sampai ke negara kita ni, memang parah lah tuan-tuan. Dalam keadaan frontliner kita hari ni yang bertungkuh lumus. Ada kawan saya di Pekan tuan-tuan, hari ni kes di Pekan ada 7 kes baru. Dia kata dia pula bulan 12 itu hari kena ke Sabah, sebab uruskan frontliner di sana, kena bertugas di sana. Jadi ini kena hadap pula di Pekan, 7 kes baru hari ni, dia kata. Jadi nampak gayanya tak ada nak cuti lah gayanya. Dia kata tak ada nak berehat. Ini masalah tuan-tuan, apa yang berlaku di sekeliling kita hari ini. Baik tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila kita memasuki tahun baru, sama ada tahun baru Islam ataupun tahun baru Masihi, tidak ketinggalan untuk kita menetapkan ataupun menanamkan azam dalam diri kita. Maka tuan-tuan, tahun ini, tahun 2021 ini, bagi tuan-tuan yang masih tercari-cari ataupun masih terfikir-fikir azam apa untuk tahun ni 2021, maka saya nak mencadangkan kepada tuan-tuan, tahun ini, tahun 2021, azam kita ialah bila kita datang ke rumah Allah, ke masjid, bukan sekadar untuk kita solat berjemaah sahaja. Ini tuan-tuan, kena letak azam ini, bukan sekadar untuk solat berjemaah, tetapi untuk mengambil seberapa banyak manfaat yang boleh kita dapat daripada masjid tempat kita solat berjemaah. Terutama sekali manfaat dari sudut ilmu dan juga dari sudut amalan. Dan untuk apa tuan-tuan? Azam tersebut untuk apa? Untuk kita menetapkan dan juga meningkatkan sifat takwa kita. Datang ke masjid dengan sifat takwa. Maka bila kita datang ke masjid dengan sifat takwa, kita meletakkan azam dalam diri kita, meletakkan niat dalam diri kita, pergi ke masjid sebagai seorang yang bertakwa, seperti mana yang kita dipesan setiap minggu oleh khatib di atas mimbar. Maka tuan-tuan, kita balik daripada masjid juga dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bertakwa ialah orang yang dapat memberi kebaikan kepada orang di sekelilingnya. Dan sama-samalah tuan-tuan kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, atau kama qala. Seorang muslim, seorang Islam itu ialah yang mana orang Islam lain selamat daripada keburukan ataupun kejahatan lidah dan tangannya. Sepatutnya tuan-tuan, kita orang yang datang ke masjid solat berjemaah, kita jadi orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lidah dan tangan kita.
Kerana solat mengajar kita menjadi orang yang lebih baik. Dalam solat kita tidak boleh bercakap hai orang tengah solat. Boleh tak tuan-tuan? Tengah solat boleh tak? Orang sebelah rumah awak tu beli kereta baru ke? Tengah solat boleh tak? Tak boleh tuan-tuan. Kita akan menumpukan kepada bacaan, kepada solat kita. Maka begitulah kita di luar dan selepas solat kita. Perlu kita jaga dari sudut tidak menyakitkan orang lain, terutama sekali saudara Islam kita, dengan lidah kita ataupun dengan tangan kita. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, jadi pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan daripada kitab Peringatan Orang Terpedaya ataupun Tanbih Al-Mughtarrin, karangan Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Dan kita masih lagi sedang membincangkan berkenaan dengan akhlak para salaf, akhlak para ulama salaf dalam tajuk ikhlas dalam beramal. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah melihat perbincangan daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala berkaitan dengan para ulama, berkaitan dengan ulama yang berfatwa, berkaitan dengan ulama yang berilmu, dan ulama yang ataupun orang alim yang merasakan bahawa dia lebih alim daripada orang lain, sedangkan kata ulama, kata Abdullah bin Mas'ud, sedangkan bila dia merasakan, ataupun kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, bila dia merasakan dia lebih berilmu daripada orang lain di dalam tempat dia, kawasan dia, maka sebenarnya dia masih jahil. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada siapa-siapa bila kita berilmu, kita rasa kita ada ilmu dan rasa orang lain jahil, bermakna kita masih jahil. Kalau kita perlu merasakan ada orang lain yang lebih berilmu daripada kita. Baik. Seterusnya kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, pengarang kitab ini, dia kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, aku akan menangis jika aku melihat orang berilmu telah dipermainkan oleh dunia. Kesempatan yang lalu tuan-tuan, yang lepas, kita telah memperkatakan sedikit berkenaan dengan bagaimanakah ulama dunia dan bagaimanakah ulama akhirat. Kita dah bincang sedikit pada kesempatan lepas. Jadi kata Fudail bin Iyad, dia akan menangis jika dia melihat orang yang berilmu dipermainkan oleh dunia. Maknanya tenggelam dalam dunia. Dia ada ilmu, dia seorang ulama, dikenali oleh orang ramai sebagai seorang ulama, seorang ahli ilmu agama, tetapi dia tenggelam dalam dunia, tenggelam dengan harta dunia, tenggelam dengan kemewahan dunia. Maka kata Fudail bin Iyad, aku akan menangis bila melihat itu. Allahu Akbar tuan-tuan. Teruk sangat kalau sekiranya kita kalau kita perhatikan, kalau seorang ulama yang berilmu telah tenggelam dalam keduniaan, memang teruk sangat tuan-tuan. Jikalau ahli Al-Quran dan hadis bersabar dengan berzuhud kepada dunia, ahli Quran dan ahli hadis bersabar dengan berzuhud kepada dunia, nescaya manusia tidak akan meremehkan mereka. Ahli Quran dan ahli hadis, ulama Quran, ulama hadis, mereka zuhud kepada dunia, maka orang tidak akan meremehkan mereka. Mana manusia akan memandang tinggi pada mereka. Kenapa? Mereka dapat mengamalkan ilmu mereka. Disebabkan manusia akan meremehkan mereka dengan perkataan, si fulan yang berilmu dan si fulan yang abid,
ahli ibadah naik haji kerana dikeluarkan belanja oleh pedagang itu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya, ini kata-kata manusia yang meremehkan, ya, orang yang berilmu, para ulama, yang mana mereka kata orang tu, ulama tu ataupun ahli ibadah tu, si abid itu pergi haji kerana disponsor oleh orang. Masya Allah, tuan-tuan. Ya, jadi ini adalah salah satu daripada perkara yang boleh merosakkan ikhlas seseorang, terutama sekali di kalangan ulama. Ya, tetapi boleh ke tak boleh, tuan-tuan, kalau ada orang nak sponsor pergi haji ataupun pergi umrah, ya, boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai ada fitnah. Jangan sampai timbulnya fitnah kepada ulama tersebut ataupun kepada orang alim itu. Ya, sebab kalau disponsor kepada orang biasa-biasa, orang tak kata apa-apa pun, tak, tuan-tuan. Nak pula kalau disponsor itu orang yang memang susah, memang tak boleh nak pergi kalau belanja sendiri. Ya, orang tak kata apa. Tapi kalau ulama, Allahu Akbar, tuan-tuan, memang akan menjadi fitnah. Yahya bin Mu'az rahimahullahu ta'ala berkata, apabila seorang berilmu mencari dunia, orang yang berilmu, ulama, mencari dunia, nescaya telah hilanglah dalam dirinya kemuliaan. Kenapa, tuan-tuan? Seseorang itu dia mulia dengan ilmu, tetapi bila dia mencari dunia dengan ilmu dia, mencari dunia dengan menggunakan ilmu yang dia ada, maka hilang kemuliaan dia. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dunia lebih hina daripada ilmu. Ya, dunia lebih hina daripada ilmu. Ya, kerana kita pernah sebut dulu, tuan-tuan, maksud dunia itu apa dia? Ya, dunia ialah sesuatu yang tidak boleh dibawa kepada akhirat. Itu dunia. Ya. Tapi yang boleh dibawa kepada akhirat adalah akhirat. Amalan ataupun perkara yang dibuat itu boleh membawa kepada akhirat, boleh dapat pahala, maka itu adalah perkara keakhiratan, bukan perkara dunia. Ya. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, seksaan bagi para ulama adalah matinya hati mereka. Ni, tuan-tuan, ya, ini satu perkara yang sangat penting bagi seorang ulama, seorang ahli ilmu. Ya, dia belajar, tapi bila dia tidak mengamalkan ilmunya ataupun dia melakukan amalan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mudah terkait, mudah terpaut kepada dunia. Ya, hati mereka akan mati dengan sebab dunia. Hati mereka mati disebabkan mereka mencari dunia dengan amalan akhirat, sehingga mereka menjadi dekat dengan dunia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini yang kita bimbang sebenarnya. Ya, para ulama, orang yang berilmu, orang ahli ilmu, dia patut merasa bimbang perkara ini, kerana mereka ada ilmu dan mereka sepatutnya mengamalkan ilmu mereka untuk akhirat, untuk mendapat keredaan Allah, bukan untuk reda manusia ataupun bukan untuk dekat dengan dunia. Kerana mereka orang yang mengetahui, mereka orang alim, sudah tentu mereka tahu nilaian dunia dibandingkan dengan akhirat. Ya, Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullahu ta'ala berkata,
apabila kamu melihat seorang berilmu bolak-balik masuk ke pintu orang, nescaya ia seorang pencuri. Bolak-balik masuk ke pintu orang, pergi ke rumah orang. Sejak pergi ke rumah orang ni, tanpa tujuan. Tanpa tujuan lah tuan-tuan. Pergi saja-saja pergi je, bukan nak ziarah ke apa ke, nak pergi cari makan, mungkin pergi cari makan dan sebagainya. Maka dia kata nescaya dia seorang pencuri, kata Sa'id Al-Musayyab rahimahullah ta'ala. Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala berkata, sesuatu yang Allah sangat marah ke atas seseorang, iaitu seorang yang berilmu yang menziarahi para pekerja. Tuan-tuan, macam mana? Tak boleh lah orang orang alim ataupun ulama pergi ziarah anak murid, boleh tak? Anak murid tak ada masalah tuan-tuan. Bukan maknanya, dia kata bukan bermakna tidak boleh menziarahi ataupun pergi ke rumah orang anak murid, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah orang yang berilmu yang menziarahi orang yang tidak menghiraukan ilmu. Bukan pergi nak mendakwah, tapi pergi saja-saja, pergi jumpa je. Tapi kalau pergi untuk berdakwah, untuk mengajak dia datang ke majlis ilmu, untuk mengajak dia belajar ilmu dan sebagainya, itu tak ada masalah. Itu pun memang sepatutnya, kerana seorang ulama, seorang ahli ilmu, dia merupakan seorang pendakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Imam Makhul rahimahullah ta'ala berkata, sesiapa yang membaca Al-Quran dan faham akan agama, kemudian ia pergi ke istana raja tanpa ada maksud yang sangat mendesak, nescaya ia telah menghinakan dirinya dan neraka jahanam adalah balasannya. Ini berat tuan-tuan. Maknanya kata Imam Makhul rahimahullah ta'ala ni, dia kata orang yang baca Al-Quran, orang yang faham agama, faham Al-Quran, tapi dia pergi ke istana raja tanpa ada maksud yang mendesak. Maknanya seolah-olah pergi mengemis dengan raja. Bukan tak boleh, boleh tuan-tuan, tapi atas arahan daripada raja. Sebagai contoh, tuanku panggil, tuanku perintah menghadap, bolehlah pergi, tak ada masalah. Ini pergi saja-saja je, pergi saja-saja, tak ada keperluan, tak ada benda yang sangat perlu untuk berjumpa ataupun untuk pergi ke istana raja. Jadi dia kata Imam Makhul, dia kata dia telah menghinakan dirinya dan neraka jahanam adalah balasannya. Maknanya dia pergi itu, dia orang faham agama, dia orang ulama, dia orang berilmu, tapi dia buat begitu. Bila dia buat begitu, dia telah menghinakan diri dia, kerana dia mulia dengan sebab ilmu yang dia ada. Tapi bila begitu, pergi saja-saja tanpa ada tujuan, tanpa ada sesuatu yang mendesak, yang sangat perlu untuk dia pergi, maka itu yang menyebabkan dia menghinakan diri. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala berkata, aku dapati dalam salah satu kitab yang diturunkan Allah yang berbunyi, aku adalah pencipta alam ini. Apabila orang berilmu telah mencari dunia dengan ilmunya,
nescaya aku haramkan kepadanya berhadapan kepadaku. Allahu Akbar, tuan-tuan. Maknanya perbincangan kita ni masih lagi berkaitan dengan orang yang berilmu, tentang para ulama yang terpedaya dengan dunia, yang tersangkut dengan dunia. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali ada menulis dalam satu bab Dam Al-Ghurur, bab tipu daya. Dalam bab itu Imam Al-Ghazali ada menyatakan golongan-golongan yang terpedaya. Antaranya orang kaya yang terpedaya, antaranya ulama pun ada yang terpedaya, antaranya orang abid, ahli ibadah pun ada yang terpedaya. Apatah lagi orang awam macam kita ni, tuan-tuan. Memang disebut dalam kitab Imam Al-Ghazali itu ada kebanyakan orang awam memang mudah terpedaya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, Sayyidina Umar kata, apabila kamu melihat orang berilmu menyukai dunia, sibuk mencari dunia, kita boleh sebut, orang faham kata selok dengan dunia, masjid surah tak pergi, sibuk dengan urusan dunia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi maka besarkanlah hatimu atas agamanya. Kalau tengok orang berilmu, para ulama cinta kepada dunia, maka dia kata Sayyidina Umar, kita ni, tuan-tuan, kena besarkan dalam hati kita agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ikut mereka. Maknanya jangan kita ikutlah mereka yang terpedaya dengan dunia, walaupun mereka itu seorang ulama, seorang ahli ilmu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kerana setiap sesuatu yang ia sukai, nescaya sesuatu tersebut akan menenggelamkan orang yang menyukainya. Sebab apa? Bila ulama ataupun ahli ilmu ini dia telah jatuh cinta kepada dunia, maka orang yang mengikut dia sudah pasti akan tenggelam bersama-sama dengan dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab tu kena cari ulama ataupun ahli ilmu yang benar-benar ikhlas untuk mengajar ataupun untuk berkongsi ilmu dengan kita. Betul-betul ikhlas, bukan dengan sesuatu tujuan, ataupun bukan menyalahgunakan ikhlas dia. Kena ikhlas betul-betul. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, aku sangat kagum dengan lisan yang teratur. Mana dengan lidah, dengan kata-kata yang teratur, yang sopan. Hati yang terisi makrifah, sedangkan amalannya salah. Ni kata Hasan Basri. Dia pelik orang yang lidah dia cakap pandai, mana cakap teratur je, tapi hati dia makrifah, kenal, tetapi amalan dia salah. Ni kata Hasan Basri, pelik, aku pelik orang gini. Maknanya dia yang disebut ni tuju dia kepada ulama lah. Sebab yang ma'rifatullah, yang kenal kepada Allah ialah ulama. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tapi bila dia menyalahgunakan itu,
maka dia akan jadi, amalan dia akan jadi salah. Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala berkata, orang yang paling sengsara di akhirat adalah orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, sedangkan manusia beramal disebabkan ilmunya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya, ini takut ni, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Ya, orang yang kita yang mengajar, tuan-tuan yang dengar tak ada masalah lah. Ya, tuan-tuan dengar tak ada masalah. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan dapat, tuan-tuan boleh amal. Okey, alhamdulillah. Tapi yang bercakap di depan, ya, tak kira lah siapa-siapa, termasuklah saya. Ya, yang bercakap di depan ni, Allah tu, tuan-tuan, ini paling sengsara di akhirat, kerana ada ilmu tapi tak mengamalkan ilmu. Ini yang kita bimbang. Ya, cakap, takut ada orang kata, ya, cakap sedap tapi buat tak serupa cakap tak serupa bikin. Cakap sedap, buat tak. Ni masalah, tuan-tuan. Ya, sebab Allah SWT sebut dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni patutnya orang yang berilmu, ulama, dia tahu, dia faham ayat ini. Ya, maknanya Allah sangat murka, Allah sangat marah kepada orang yang bercakap, orang yang mengatakan sesuatu ilmu tetapi dia tidak beramal dengan apa yang dikata. Ini masalah, tuan-tuan. Ya, Allahu Akbar. Ibrahim At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, aku tidak akan palingkan perkataanku atas amalanku, kecuali aku telah mendapatkan bahawa amalan itu mendustakan bagi perkataanku. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya, Ibrahim At-Tamimi, dia kata, aku tidak akan palingkan perkataanku atas amalanku. Maknanya aku tidak akan bercakap benda yang aku tak buat. Ya, aku tak akan bercakap benda yang aku tak buat. Maknanya dia akan bercakap apa yang dia buat, dan dia akan mengajak orang untuk buat sama. Ya, kecuali aku telah mendapatkan bahawa amalan itu mendustakan bagi perkataanku. Maknanya dia tidak akan bercakap apa yang dia tidak amalkan, ya, kecuali dia dapati bahawa amalan yang dia lakukan itu, ya, tidak seperti mana apa yang dikatakan, tidak seperti mana apa yang dia ajarkan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya, Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala pula berkata, kami telah berkata dengan bahasa Arab yang fasih, maka kami tidak berbuat salah dalam perkataannya, dan jika kami telah berbuat salah dalam perbuatan, maka kami pun tidak berkata dengan bahasa Arab yang fasih. Masya Allah, tuan-tuan. Ya, ni kata Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham kata mereka telah bercakap dengan bahasa Arab yang fasih. Ya, bahasa Arab yang kelasnya. Ya, jadi mereka tak buat salah dalam perkataan bila perkataan yang mereka ucapkan adalah bahasa Arab yang fasih. Ya, jadi dalam perkataan tak salah. Tapi dia kata jika kami telah berbuat salah dalam perbuatan, tadi perkataan, ni perbuatan, maka kami pun tidak berkata dengan bahasa Arab yang fasih. Maknanya boleh bercakap dengan bahasa Arab yang fasih, tapi bila amalan, ya, tak sama dengan apa yang dicakapkan dengan bahasa Arab yang fasih, bermakna dia kata itu bukan bahasa Arab yang fasih. Maknanya perkataan dengan perbuatan tak sama. Jadi tak sama, bukanlah, dia kata, ya, bukan bahasa Arab. Ya,
Jadi perkataan dan perbuatan kena sama, baru dikira sebagai bahasa Arab yang fasih. Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala berkata, apabila telah datang orang yang fasih berbahasa Arab, nescaya hilanglah khusyuk si qari dan si sami. Allahu akbar tuan-tuan, ya. Bila orang yang fasih berbahasa Arab datang, maka hilanglah khusyuk si qari, orang yang qari, membaca Quran. Qari dia baca Quran tapi dia sekadar baca, makna tak faham, ya. Dan si sami Hindu lah, ya. Memang tak faham satu benda pun bahasa Arab, ya. Tapi maknanya orang yang membaca Al-Quran, tetapi tak tahu apa makna. Ni masalah tuan-tuan, ya. Macam kita lah, ya, dah berapa puluh tahun dah solat tapi surah Fatihah pun tak faham, tak tahu makna. Ni masalah tuan-tuan, ya. Sepatutnya dah berpuluh tahun kita solat, banyak kali dah, ya, sehari paling kurang 17 kali kita baca surah Fatihah, ya. Kali lah dengan berapa puluh tahun kita dah solat, berapa banyak kita dah baca surah Fatihah. Dan sepatutnya kita faham, kita tahu makna isi kandungan surah Fatihah tu, ya. Jadi begitulah yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat daripada perbincangan kita, ya, terutama sekali berkaitan dengan, ya, tanggungjawab seorang ulama, seorang ahli ilmu untuk mengamalkan ilmu yang disampaikan, ya. Sebab kita bimbang bila kita menyampaikan ilmu, ya, orang yang disampaikan, orang yang mendengar boleh beramal, tapi orang yang menyampaikan tak beramal. Ini masalah. Allahu akbar tuan-tuan, ya. Jadi biarlah seiring orang yang menyampaikan beramal, orang yang mendengar mendapat ilmu juga turut beramal sama. Barulah ilmu itu akan jadi ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Ya, jadi kita sama-samalah tuan-tuan berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk beramal, untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, mengamalkan apa yang kita dengar, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.